أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب وفوق كل ذي علم عليم. اللهم اهدنا وسددنا اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين. الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu lagi kita pada malam ini untuk pengajian Khamis ketiga. Saya pakai kitab 40 hadis pelestarian alam sekitar. 40 hadis pelestarian alam sekitar. Dan buku ni ditulis oleh dua tokoh di Malaysia ni. Seorangnya Datuk Seri Zaini Ujang. Dia ni orang dalam bidang alam sekitar. Ataupun dia sekarang ni KSU, Kementerian Alam Sekitar. Dan dia ni pun ada PhD, dia antara pernah jadi TNC UTM. Kemudian yang kedua, guru saya Profesor Datuk Dr. Zulkifli Yusof. Dia ni bidang tafsir di UM. Dan mereka berdua bergabung menulis kitab ni. Apa yang mendorong mereka untuk menulis kitab ni, seperti selalu saya sebut dalam kuliah kita ni sebulan sekali ni, ketika mereka berdua dijemput oleh kerajaan Arab Saudi untuk menunaikan haji pada tahun 2018, mereka berdua sedihlah melihat situasi bagaimana umat Islam pergi buat haji ni tapi tidak menjaga alam sekitar, tidak menjaga kebersihan. Lalu mereka berdua balik buat projek ni. Akhir terbitlah buku ni, 40 hadis pelestarian alam sekitar, yang mana buku ni dia gabungan dua kepakaran. Satu kepakaran dalam bidang hadis Al-Quran dan juga hadis. Itu yang disumbang oleh Prof. Datuk Dr. Zul lah, dia bidang tafsir. Manakala bahagian kedua pula, setiap huraian itu disentuh oleh Datuk Seri Zaini Ujang. Itu bidang kita kata engineering ataupun alam sekitar dan sebagainya. Dan kali terakhir bulan 3 lepas, saya tengok kita dah baca sampai hadis yang ke-11. Hadis yang ke-11 tu lebih kurangnya Nabi larang potong pokok sidir. Kalau siapa potong pokok sidir akan dihumban, dibenamkan kepalanya dalam neraka. Itu hadis yang kita baca dah. Sebelum ni, hari ni insya-Allah kita masuk hadis yang ke-12. Dia letak tajuk dia kepentingan melestari alam sekitar. Hadis riwayat Ahmad daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Nabi berkata in qamat ala ahadikumul qiyamah. In qamat ala ahadikumul qiyamah. Kalaulah kiamat tu berlaku kepada kamu, wa fi yadihi fasilatun falyaghrisha. Sedangkan masa kiamat berlaku tu, kita kata alam dah bergegar semua sekali, gunung ganang pun dah hancur. Di tangan kita, di tangan si fulan ni ada biji. Jadi apa kena buat? Jangan buang. Nabi kata tanam biji tu. Jadi kalau kita fikir apalah sangat nak tanam biji benih tu, sedangkan kiamat dah berlaku, alam akan musnah. Lepas ni orang tak pakai dah pokok tu. Even kalau tanam pokok tu pun tak akan tumbuh. Tetapi Nabi kata tak. Kalau di tangan seorang kamu tak ada biji benih, lepas tu kiamat baru nak berlaku, alam bergegar semua sekali, Nabi kata tak, kamu kena tanam juga tu, tanam biji benih tu. Hadis ni hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Jadi kesimpulan dia kata, muqaddimah yang dibuat oleh kedua pengarang ni, dia kata manusia ni hidup di dunia ni semata-mata untuk beribadat pada Allah. Kita biasa dengar lah ayat Quran dia kata wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak dicipta manusia dan juga jin ataupun manusia melainkan untuk beribadat. Dan itu antara perkara utama kita di dunia. Kita buat apa sahaja, contoh kita datang ke seorang masjid, kita bekerja, semua tu boleh dijadikan ibadat kalau sekalian niat yang betul, kita buat kerana Allah dan sebagainya. Dan dia kata hadis ini menceritakan keutamaan amalan, kefahaman kepada maqasid syar'iyyah, itu memudahkan manusia untuk melakukan berbagai ibadat. Maksudnya kenapa nak kena tanam juga? Bukan nak cerita kiamat, nak ceritanya betapa kerja bercucuk tanam ni ataupun menanam pokok ni ada satu kerja yang mulia.
Okey, dia kata hadis ni menjelaskan tentang ada 3 perkara. Yang pertama dia kata berlumba-lumba mengerjakan ibadah dan beramal soleh sehingga hujung hayat, walaupun sedetik lagi nak kiamat. Kenapa dia kata menanam kata benih itu adalah sebagai amal soleh? Sebab dia menjadi sumber makanan dan banyak lagi perkara-perkara yang kita tak tahu. Contohnya kita tanam pokok. Kita ingat tanam pokok tu sekadar pokok saja, tetapi selepas kita mati besok, pokok tu subur, dia jadi teduh. Jadi tadahan hujan. Burung boleh bertenggek, manusia boleh berteduh. Buah tu pula boleh makan. Bila orang makan buah tu, tubuh dia jadi bertenaga, dia boleh beribadat dan sebagainya. Banyak, terlalu luas perbincangan tu. Itu yang pertama, amal soleh. Yang kedua, dia kata bercucuk tanam dengan tujuan ibadah yang ikhlas pada Allah, walaupun tak boleh ganjaran di dunia. Sebab tanam tu saat akhir dah, kiamat berlaku, mati, tetap dikira sebagai ganjaran yang sangat besar. Ganjaran yang sangat besar. Lepas tu kadang-kadang antara kita kata sekarang ni, industri pertanian tak berapa menarik minat orang. Orang biasa tak nak berpeluh, pergi ke ladang dan sebagainya, usahakan tanah. Sedangkan itu antara contoh kita kata bidang kerja yang sekarang ni diperlukan, dan ia juga adalah bidang kerja yang boleh memberi manfaat duniawi dan juga ukhrawi sekali kalau kita buat lillahi ta'ala. Kemudian yang ketiga, pengajaran sebalik hadis ini kata secara umum, dia kata benih yang menumbuhkan pokok sehingga akhirnya mendatangkan pelbagai manfaat pada manusia dan alam sekitar, itu antara perkara yang penting untuk kita ketahui. Okey, seterusnya dia kata keutamaan menanam biji benih. Dia saya skip sebab banyak sangat perbincangan dia. Dia kata hadis ini menyatakan jika berlaku kiamat, kena tanam juga biji benih itu. Okey, hadis ini kata sekurang-kurangnya ada 5 pengajaran. Ada 5 pengajaran penting untuk difahami dan dihayati. Yang pertama dia kata menanam biji benih, tak kira sayur, biji rim pokok, dia kata adalah sebahagian ibadat yang perlu dilakukan dengan niat untuk mendapat keredaan Allah. Sebab kemudiannya dia menjadi sumber makanan kepada kita untuk kita kata beribadat ataupun untuk orang lain. Itu minta mau. Dia kata buat kerana Allah Ta'ala. Itu dah jadi sebagai ibadat. Dia kata yang kedua, apa hadis pengajaran hadis ni? Dia kata kepentingan menanam biji benih. Dia kata mempunyai keutamaan dalam kerangka maqasid syariah. Maqasid syariah ni, dia kata pada walaupun sedang bertaruh nyawa pada saat akhir kehidupan, nak kiamat dah pun, tetapi tetap juga ke tanah benih. Dia kata maksudnya hadis ni yang kedua, suruh kita gunakan setiap kesempatan yang ada untuk buat benda-benda bermanfaat walaupun dekat-dekat nak mati. Okey tuan-tuan, saya baca buku Qimatuz Zaman Indal Ulama, nilai masa di sisi ulama. Ada cerita seorang ulama ni, dia tengah nazak nak mati dah ni. Lepas tu bila anak murid datang ziarah, dia sempat lagi tanya anak murid dia tu nak bincang mengenai hukum. Kalau benar ni berlaku, apa hukum dia? Mana nas dalilnya? Nak bincang lagi. Tengah nazak, nak sakit. Lepas tu katanya anak murid, dia kata hadhihi sa'ah, saat begini pun nak bincang benda lagi. Lepas dia kata si ulama, dia kata apa salahnya? Mudah-mudahan perbincangan kita hari ini akan membuahkan satu keputusan yang boleh memberi manfaat kepada umat kemudian. Lepas tu kaum tu jawab lebih kurang, okeylah, habis nak ziarah, keluar, tiba-tiba sampai dekat situ dia dengar bunyi macam bunyi orang mengerang. Pusing ke belakang, syekh dia tadi meninggal. Maksud saat akhir pun ambil kesempatan untuk buat sesuatu yang boleh menimbulkan, memberi manfaat kepada orang lain. Malang sekali kalau kita ni setiap masa ada tu banyak sungguh dibuangkan. Buang duduk lepok, takwa ko. Duduk sembang sejam 2 jam dengar sayuk cerita politik, cerita bola, cerita-cerita yang tidak berfaedah. Kita kata Allah, kita masa tak cukup, tetapi mereka ni ada masa untuk duduk sembang dan sebagainya, buat benda-benda. Maksud gunakan kesempatan yang ada. Yang ketiga, dia kata hadis ini memberi pengertian bahawa menanam, dia kata ataupun bercucuk tanam ni adalah amalan sangat mulia. Jika tidak, tak kala Nabi suruh juga hamba dia tu tanam. Mesti di sebalik bercucuk tanam tu ada perkara yang sangat besar nilai dia. Kalau kita kata Allah dekat nak mati dah tu tak payah takut, tapi tak, kena tanam juga. Sebab apa? Hasil daripada tanaman itu mungkin akan memberi manfaat kemudian kepada kita walaupun lepas kita mati. Ini disokong oleh hadis lain. Nabi kata ma min muslim yaghrisu gharsan, tidak ada seorang muslim pun yang bercucuk tanam. Au yazra'u zar'an, ataupun menanam sebarang tanaman. Lepas tu fayakul minhu tayrun, dimakan oleh burung. Au insan, ataupun manusia kemudiannya. Au bahimatun, ataupun binatang ataupun haiwan buas, binatang hak lalu kawasan tu. Illa kana lahu bihi sadaqah, melainkan benda tu akan jadi sedekah kepadanya.
Ini antara contoh kita kata pahala hak mudah. Sebab tu pengajaran ketiga hak disebut sebelah hadis ini, dia kata bercucuk tanam tu adalah kerja yang sangat mulia. Sebab apa? Kalau tidak, tak kalah Nabi pada saat orang tu ujung-ujung nak kiamat di dunia, Nabi kata tanam juga, jangan buang. Kenapa? Ada something. Yang keempat, dia kata menanam biji tu ni amalan bermanfaat. Kenapa? Dia memberi faedah jangka masa panjang. Ini saya sebut tadi, jangka masa panjang ni pula, ni bagus kan, gabungan dua ilmu. Kalau kita bincang, kalau ustaz yang cakap mengenai hadis ni, pengajaran yang keempat dia kata ada faedah jangka masa panjang. Kita nampak setakat tu. Tapi kalau orang dalam bidang pertanian, kata macam Datuk Seri Zaini Ujang, tengok ulasan dia. Dia kata biji benih jika disiram, dibaja, dijaga sebaiknya akan tumbuh menjadi sayuran, bijiran dan pokok berbuah yang boleh membiak lebih banyak. Jangka masa panjang tu. Sayuran, bijiran dan buah adalah untuk dimakan. Bijinya boleh ditanam, dia akan bersambung lagi. Okey. Manakala sisa serta hampasnya boleh dijadikan baja. Kalau kita buang gitu yalah. Atau digunakan semula untuk tujuan selain makanan, seperti menjana tenaga, tenaga boleh baharu, dikata renewable energy. Pembentukan sintesis kimia lestari, green chemicals. Ni banyak benda-benda hak digunakan. Hak penting sekarang ni, kalau kita buka dalam surah surah Ali Imran, dia cerita orang yang berfikir mengenai alam. Orang berfikir kata Rabbana ma khalaqta hadza batila, Tuhan mu tak jadikan benda ni sia-sia. Maksud setiap benda tu kalau kita ada ilmu yang betul, kita boleh ambil manfaat. Contoh lepas makan sayur-sayur kau, dia kata hampa-hampa sisa-sisa ni, kita ingat buang lagi tu. Cuba fikir sikit, ambil benda tu mungkin boleh jadikan manfaat. Kita fikir dengan ilmu yang betul, rupanya benda tu boleh jadi manfaat. Contoh saya baca dalam utusan Malaysia dulu, ada researcher daripada UPM. Dia buat research mengenai sayur, sisa-sisa sayur ni, dia kata boleh mengukuhkan tanah. Contoh katakanlah dia nak guna konsep tu untuk bantu, contohnya dari segi apa, kita kata engineering. Contoh bila ada kawasan-kawasan yang selalu berlaku tanah runtuh, jadi dia guna ingredient sayur atau benda yang dia buat kajian ni untuk bantu. Bila katakanlah buat pembangunan satu tempat tanah runtuh selalu berlaku, tanah tu tak kukuh, dia pun ambil dia ambil ingredient dia tu campur jadi macam sejenis tanaman ataupun ada enzim-enzim tertentu dalam sayur tu. Bila letak tempat tu, tanah tu jadi kukuh. Dia kata apa yang menggerakkan dia untuk buat research tu? Researcher ni saya lupa nama dia. Dia ni orang Kelantan. Dia kata dia duduk di Pasir Mas, rumah dia tepi sungai. Dia kata dia perhati mak dia daripada muda lagi. Kalau makan, patah ada sisa sayur tu, mak dia akan kumpul sisa sayur ni, pergi kata siram belakang rumah. Ataupun letak kita kata macam buang belakang rumah, tepi dengan tebing. Dia perhati, dia nampak memang ada perubahan lah. Tebing tu bila mak dia pergi letak sayur tu, dalam makanan sayur tu macam meresak hilang lah gitu, masuk ke dalam bumi semua sekali, tempat tu kukuh. Baru menjadi pendorong untuk dia buat kajian. Akhirnya dia menemui, dia kata sisa hampas sayur tadi tu, kalau kena cara dia adalah panjang lebar cerita dia, boleh mengukuhkan tanah. Ini antara contoh kita kata dipanggil local wisdom, kearifan tempatan. Local wisdom ni tuan-tuan, kadang-kadang dia berlaku mengikut pengalaman walaupun tak ada ilmu yang kompleks. Contoh saya pergi ke 2018, pergi ke Padang, pergi tengok tempat Hamka. Lepas tu bila sampai sana, orang Minangkabau dibawa pergi melawat ke rumah adat. Bila lawat ke rumah adat tu, ada rumah, dia panggil rumah gadang, macam kata gitu rumah gadang. Bila masuk dalam rumah, tourist guide itu dia bagi dah taklimat, rumah orang Minangkabau ni macam mana. Lepas tu dia kata antara satu, dia kata ni contoh kearifan tempatan, local wisdom. Sebab apa? Mereka melalui kita kata pengalaman hidup yang lama, duduk di situ mereka mengalami gempa bumi. Bila berlaku gempa bumi, rumah runtuh. Jadi dia pun fikir ni, kata kebijaksanaan tempatan ni, walaupun mungkin mereka tak mengaji engineering tinggi-tinggi. Rumah gadang tu cuba tengok, dia kata memang bahagian atas dia kata tak dipaku, dia sekadar letak selak. Maksud kalau selak lagu tu dia kata bila berlaku gempa bumi, bergerak ke kiri ke kanan, selak tu boleh berhayun bersama-sama. Jadi rumah tu tak runtuh. Ini antara contoh. Lepas tu saya pergi tahun 2019, saya pergi ke Aceh. Bila pergi ke Aceh tu, semasa kami melawat tu, dia cerita mengenai tsunami Aceh. Lepas tu keluar, ni cerita local wisdom. Ada sebuah pulau tu duduk daripada tempat pusat gempa di Aceh tu, duduk dekat.
Tetapi pulau tu hak paling kurang kemalangan jiwa. Sebab apa? Orang di pulau tu dah selalu kena dengan tsunami, sehingga tok nenek mereka tu, ni kata local wisdom ni, berdasarkan kearifan tempatan, mereka buat lagu rakyat. Lagu rakyat tu dia buat dalam bentuk lagu, dia dodolkan anak-anak. Lepas tu diturunkan generasi demi generasi. Lepas tu dia mainkan lagu tu, kita dengar lah dalam bahasa Aceh. Lepas tu dia buat, dia punya ada subtitle dalam bahasa Melayu. Rupanya lagu tu sekadar nak tidurkan anak-anak, tapi dia dah ajar, terapkan. Bila berlaku lagu ni, contoh angin bertiup kencang luar biasa, pergi tempat tinggi. Kalau ombak nampak sekian, pergi tempat tinggi. Jadi bila benda tu dah jadi warisan, kata kearifan tempatan, turun-temurun kepada penduduk di pulau tu, bila berlaku je tanda-tanda tu, orang pun tengok, oh ini lagu tok nenek kita, ni lagu yang selalu kita nyanyikan. Bila lagu ni kata lagu ni, mesti ada something dekat laut, pergi ke tempat tinggi. Dan bila berlaku tsunami, dia orang praktik benda tu, dan di situ tempat yang paling kurang, kita kata casualty ataupun kematian. Nak cerita ni local wisdom. Dan local wisdom tu dia ada sains tersendiri, cuma perlu dibuktikan lah. Perlu dibuktikan dengan kajian tambahan. Balik di sini. Jadi kata bila kita tanam biji benih tu, dia ada manfaat jangka masa panjang. Bijinya, hampasnya dan sebagainya. Cuma tinggal lagi nak kena kaji lah. Kena kaji, melihat semua sekali. Sebab Allah Ta'ala kata, Rabbana ma khalaqta hadha batila. Orang beriman, hak perhati, berfikir, dia kata, Tuhan mu tak buat benda ni sia-sia. Mesti ada sesuatu yang boleh ambil manfaat di sebalik benda tu. Okey, banyak dia kata. Sementara dia kata pokok boleh berfungsi mendatangkan banyak manfaat kepada manusia alam sekitar. Seperti kata sumber kayu, untuk sektor binaan, perabot, menyerap karbon dan sebagainya. Dan juga dia kata meredup serta menyejukkan suhu bumi. Itu yang keempat. Yang kelima, dia kata ini adalah kelebihan tanam biji benih ni. Satu antara sumber untuk mewujudkan kehidupan masyarakat sejahtera. Maksudnya bila ada pokok, ada benih, ada kerja-kerja hak boleh kita diberi peluang untuk orang dapat kerja. Dia kata macam-macam lah, seperti sayuran bijiran boleh diekspor, digunakan untuk proses produk sampingan, lepas tu perabot dan sebagainya. Ini antara contoh, dia kata 5 pengajaran hak kita boleh tengok daripada hadis ini. Okey, kemudian seterusnya disebut, dia kata apa? Dia kata hutan, kita kata biji benih tadi tu kita tanam, kemudian jadi pokok pula banyak maka jadi hutan semua sekali. Dia kata peranan hutan sangat penting untuk kehidupan manusia, untuk pelestarian alam sekitar. Hasil kajian, dia kata penyelidik Swiss Federal Institute of Technology ETH di Zurich, dia kata apa? Kaedah paling berkesan dan paling murah untuk mengurangkan kesan pemanasan global dengan menanam sekurang-kurangnya 1 trilion pokok. Dia kata kena tanam 1 trilion pokok. Kawasan diperlukan untuk tujuan ini, dia kata sama luas dengan Amerika Syarikat. Ini paling mudah, dia kata. Lepas tu kalau tengok pada hadis Nabi, Nabi memang suruh tanam pokok walaupun dah nak kiamat dah. Nampak tak? Kalau kita kata Nabi, lafaz ataupun ucapan Nabi dah menjangkau zaman. Lepas tu kajian tu juga berkata membuat pengiraan dibuat calculation. Dia kata dalam tempoh beberapa dekad akan datang, pokok hak baru ditanam boleh menyerap sehingga 750 bilion tan karbon dioksida dalam atmosfera. Ni kalau tanam pokok lah. Tapi malangnya tempat kita pantang jumpa pokok, nak tebang dan sebagainya. Nak kena tengok lebih luas lagi. Okey, kepentingan pokok ni interesting lagi, dia sebut banyaklah isu-isu tu, tak apa kita skip. Okey. Banyak sangat saya nak kena skip. Okey, peranan umat Islam. Dia kata hadis 12 ni memberi penjelasan konsep ibadah yang luas. Antaranya bercucuk tanam. Bercucuk tanam. Oleh kerana itu dia kata, apa peranan kita sebagai umat Islam? Yang pertama, dia kata kita kena memerangi kemusnahan hutan, khususnya di kawasan yang kaya dengan kepelbagaian biologi. Maksud kita umat Islam kena ada kesedaran. Kalau agak-agak berlaku aktiviti luar biasa di tempat kita, hutan dimusnahkan, kita jangan duduk saja. Kita kena pergi tanya khabar. Katakanlah kita nak pergi, kita tak ada kuasa, mungkin kita boleh laporkan, buat satu grup dan sebagainya, pergi. Sebab apa? Kalau kita biarkan benda tu dan benda tu berlaku secara haram, kemudiannya orang ambil pokok-pokok musnah hutan tu, dia balik dengan kaya raya, kita menghadapi masalah. Yang kedua, dia kata membantu menjadi penggerak untuk memulihkan kawasan hutan yang telah dimusnahkan, untuk meningkat, dia kata, upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.
Ini pun penting juga. Contoh yang kita boleh buat banyak program lah. Macam sekarang UIA ni, saya tak terfikir pula apa program ni. UIA sekarang ni, bila rektor baru masuk, Tan Sri Zul. Tan Sri Zul ni, dia apa, kelebihan dia pergi ke mana, dia bawa perubahan, dia boleh baiki. Kita kata mungkin masalah-masalah berlaku di tempat tu. Bila dia masuk UIA, dia bawa idea SDG ni, Sustainable Development Goals. Maksudnya United Nations ni mula daripada tahun 2015, target dah sampai 2030, dia perkenalkan satu inisiatif. Inisiatif ni kata Sustainable Development Goal, maksudnya pelestarian alam, supaya bumi ni tak sakit dan bumi ni boleh sihat kembali. Lepas tu United Nations dengan kajian saintis semua sekali perkenalkan sampai 17. Lepas tu benda ni Tan Sri Zul masuk ke UIA baru kita tahu SDG itu apa. Dan indirectly dia tak ada masalah pun dengan konsep Islam. Bahkan setengah konsep dalam SDG itu sangat Islami. Okey, bila Tan Sri Zul ni masuk, dia tengok kadang-kadang universiti ni terlalu terkurung atau kata isolated, terasing daripada masyarakat tempatan. Jadi dia nak kalau boleh universiti ni kena beri manfaat kepada masyarakat tempatan. Lepas tu dia bawa perubahan. Dia bagi idea, lepas tu UIA pun kena buat perubahan. Antara contoh perubahannya, dulu-dulu dia panggil Deputy Rector Student Affairs, antara satunya. Maksud timbalan rektor, bawah dia akan ada timbalan dekan, timbalan pengarah, Student Affairs, hal ehwal pelajar. Bila Tan Sri Zul masuk, dia ubah. Dia apa? Deputy Rector Student Development, pembangunan pelajar. Lepas tu Community Engagement, libat sama masyarakat. Jadi bila tukar, kita kata dia punya apa nomenclature tu jadi lagu tu, dia nak biar betul-betul ada community engagement. Lepas tu macam-macam lah buat. Antara hak terbarunya dia buat apa tahu tak? Dia buat satu course dipanggil Usrah in Action 1 dan 2. Usrah in Action 1 ni student UIA wajib ambil. Lepas tu bila wajib ambil, untuk semester pertama student UIA ni dia beri lecturer dia, lepas tu dia assign, pergilah cari apa saja projek dalam masyarakat. Ada hak pergi dekat Ulu Tembeling, ada macam-macam projek. Lepas tu kalau boleh kata pergi situ, dia panggil buat profiling. Profiling ni maksudnya pergi tempat tu, kita target, okey awak target apa? Saya target nak bantu orang-orang sakit. Contoh, grup saya buat nak bantu orang sakit dekat flat belah-belah Seri Gombak. Pergi bincang untuk penghulu dia, set tarikh, ini target kami. Contoh, grup saya pergi tu, saya kata okey, flat ni ada orang sakit tak? Oh, ramai orang sakit. Dalam lebih kurang 30 orang. Apa yang boleh kami bantu? Tak tahu. Okey. Set appointment. Saya bawa student saya pergi sana, duduk, menghadap orang sakit ni. Lepas tu UIA dia ada standard. Dia standard form. Dia panggil profiling. Nak tahu mengenai family orang sakit. Nama siapa, umur berapa pendapatan, detail semua sekali. Lepas kita compile benda tu, balik ke UIA, bincang. Okey, ini hasil dia kata kita dapat. Kita nak buat apa? Fikir. Okey, kita akan buat projek sekian. Projek ni kita akan laksanakan untuk, dia ada dua level lah. Usrah in Action 1 dengan Usrah in Action 2. Usrah in Action 1 tu cari masalah, profile, kenal pasti, buat proposal. Usrah in Action 2 untuk semasa akan datang, student kena dah ada proposal tu, kena pergi ke situ atau buat projek untuk bantu orang di situ. Jadi bila buat lagu ni, nampak lebih praktikal. Dan antara contoh kita kata isu berkaitan dengan apa? Pemusnahan hutan ni. Ini antara contoh-contoh yang boleh kita buat. Gerakkan pelajar kita, kata masyarakat kita. Contoh lepas-lepas ni anak right contohnya. Boleh juga pergi ke rumah tua-tua tu. Kalau boleh cari juga sesuatu berbentuk alami, alam sekitar. Mungkin kita boleh pergi mana tempat tanam pokok ke. Ataupun macam Zaini Ujang ni. Datuk Seri Zaini Ujang dia buat program apa tahu? Dia panggil Kudah ni hujung minggu dia pergi ke sungai-sungai, dia angkat sebagai anak angkat. Lepas tu dia turun ke sungai tu, dia cuci sampah dekat sungai, kutik sampah. Dia buat program tu ramai-ramai, bukan sekadar kata-kata nak memenuhi KPI dia, tapi dia nak sampaikan mesej kepada orang sekeliling. Kata kalau orang sekeliling tu jenis kerja buang sampah dalam sungai, kita pergi dekat belah-belah dalam ni, memang selamba buang sampah. Bila banjir ataupun sungai tu lebih sikit airnya laju sikit, tolak sampah tu ke sampah tu ke tempat lain. Orang tengok sungai tu kosong, buang lagi sampah. Jadi antara cara mungkin kita boleh pergi masuk dalam sungai tu, minta dengan masyarakat setempat, jom kita buat gotong royong cuci sungai. Jadi orang lalu hak jenis buang sampah dalam sungai, dia rasa malu lah. Itu antara perkara-perkara yang boleh kita buat lah.
Itu yang pertama tadi kata memerangi kemusnahan hutan. Kita umat Islam kena buat benda itu dengan polisinya, dengan penggeraknya. Yang kedua kata membantu menjadi penggerak untuk memulihkan kawasan hutan yang telah dimusnahkan. Yang ketiga, ikut serta menjadi tonggak menjaga inisiatif global. Dia ada satu dipanggil Bonn Challenge, BONN Challenge, cabaran Bonn. Dia buat cabaran apa dia kata? Kita cabar penduduk bumi ni untuk menanam 350 juta hektar hutan menjelang 2030. Sebab apa tahu tak? Sebab dia kata penebangan pokok dengan penanaman semula tu tak balance. Tak balance. Tidak seimbang. Pokok ditebang-tebang-tebang, tidak ada penanaman semula, menyebabkan bumi ni jadi tak sihat. Maka jadi panas dan sebagainya. Ini antara contoh-contoh. Patutlah kita kata cabaran organisasi antarabangsa untuk menanam pokok dan membiakkan hutan. Terkini kata WWF dan ada beberapa lagi telah melancarkan program Trillion Trees. Inisiatif 25 tahun bertujuan menyemarakkan komitmen agar lebih banyak pihak terlibat untuk menanam 1 trilion pokok menjelang 2050. Ini jangka masa panjang ni. Dan kadang-kadang kita sedih juga sebab apa? Hak buat kerja-kerja macam ni biasanya bukan Islam. Seolah-olah mereka ni lebih memahami hadis Nabi tadi tu, suruh tanam pokok, jaga alam sekitar berbanding kita. Jadi itulah antara sebab penggerak kenapa dua orang profesor ni, dua orang tokoh ni tulis buku ni. Sebabnya kita hak ada panduan daripada agama ni sepatut kita hak terlebih dahulu, tapi tak. Setengah kita tu sangat tu. Okey, dia kata ketika ini ni dahsyat ni. Dianggarkan 10 bilion pokok ditebang setiap tahun. 10 bilion, banyak 10 bilion ni. Sehingga dia kata kesan negatifnya berleluasa terhadap kepelbagaian biologi. Maksud kepelbagaian biologi ni bila tebang pokok bukan sekadar tebang pokok, monyet, burung, semua spesies-spesies haiwan yang ada fungsinya di alam ini kepada kita secara tak langsung dia akan terjejas. Dia akan terjejas. Lepas tu tuan-tuan kalau kita pergi lebih dalam lagi cerita Nabi Nuh. Bila Nabi Nuh buat kapal, apabila Nabi Nuh nak berlayar dengan kapal dia, apa Allah Ta'ala suruh? Allah kata qul nahmin fiha min kullin zawjayn itsnain. Kami katakan kepada Nuh, bawa atas kapal tu semua berpasang-pasang, antaranya haiwan. Jadi kita berfikir kenapa Nabi Nuh diarahkan Allah untuk bawa haiwan sekali, sedangkan hak perlu diselamatkan adalah manusia. Secara tak langsung kalau kita tengok ada petunjuk kita kata ekologi yang ekosistem yang cuba disampaikan Allah melalui ayat tu. Sebab apa kata kalau alam ni musnah, haiwan-haiwan pun musnah sekali dalam banjir tu, kita je manusia. Nabi Nuh naik kapal. Waktu lepas berlayar berbulan, akhirnya air surut, landing di satu tempat. Turun-turun agak-agak nak makan apa? Nak makan apa? Contoh, pokok nak tumbuh, ada pokok yang jenis kita boleh tanam. Ada pokok yang memerlukan ejen pendebungaan untuk sebarkan dia. Burung ke haiwan ke semua sekali. Lepas tu bila kita nak makan, ada pokok. Tak cukup. Kadang-kadang tubuh kita memerlukan protein. Itu nak kepada lembu, daging, ayam dan sebagainya. Itu antara hikmah yang lebih besar lah. Yang lebih besar untuk kita kata memasukkan elemen Islamik ke dalam kehidupan. Okey, itu dia kata 10 bilion pokok ditebang setiap tahun sehingga kesan negatif berluasa terhadap kepelbagaian biologi, ekonomi tempatan dan juga kesihatan awam. Okey. Habis kesimpulan. Bagus buku ni, dia ada panjang lebar, hujung tu dibuat kesimpulan. Kesimpulan dia ada 8. Kita tengok. Kesimpulan hadis yang ke-12 dia kata yang pertama, kehidupan manusia semata-mata untuk beribadat pada Allah, melaksanakan apa yang disuruh dan meninggalkan apa yang dilarang, sehingga sebagaimana terselah menerusi syariat Islam. Dan antara benda yang disuruh dalam hadis ni, Nabi suruh tanam pokok walaupun kiamat ada nak berlaku dah. Ekstrim cara Nabi bagi tahu tu. Kemudian seterusnya kata kefahaman terhadap maqasid syariah, objektif syariat diturunkan adalah untuk memudahkan manusia dan memudahkan manusia melaksanakan pelbagai amalan dengan objektif jelas. Kata untuk jaga agama, nyawa, akal, keturunan dan jaga harta. Tanam pokok tu ia termasuk di bawah maqasid syariah, menjaga nyawa. Sebab apa? Dia menjadi sumber makanan kemudiannya. Yang ketiga dia kata menanam biji benih, sama ada benih apa-apa jenisnya, dia kata sebahagian pada ibadat, buat lillahi ta'ala. Seterusnya kata menanam biji benih bersifat memberi manfaat jangka masa panjang.
Sebab dia banyak kesinambungan daripada benda yang kita tanam tu. Dia bukan habis setakat tu ya. Pokok pula mendatangkan banyak manfaat kepada manusia dan alam sekitar, seperti memberi sumber kayu kaya untuk pembangunan, serat karbon, hasilkan oksigen dan sebagainya. Okey, seterusnya kata peranan hutan sangat penting dalam kehidupan manusia dan juga pelestarian alam sekitar. Kaedah paling efektif dan termurah untuk mengawal kepanasan global. Dan terakhir sekali kata, umat Islam perlu menjadi tonggak menjayakan inisiatif penanaman semula pokok dan juga pelebaran hutan. Allah alam. Habis. Ada masa lagi, saya masuk satu lagi hadis ya. Hadis yang ke-13. Hadis yang ke-13 ni cerita mengenai menghidupkan bumi. Ganjaran pelestarian alam sekitar. Nabi bersabda, hadis ni hadis riwayat Ahmad juga ni. Daripada Jabir bin Abdullah, Nabi kata, man ahya ardan maitatan, siapa yang menghidupkan bumi yang mati. Hidupkan bumi mati ni tuan-tuan, jangan kita ingat kering bumi tu kita tanam pokok, jadikan bumi tanah tu subur naik pokok. Tak, dia luas. Menghidupkan bumi yang mati ni pun termasuknya kita kata mengusahakan tanah yang terbiar. Itu masuk sekali. Okey, falahu fiha ajrun, maka baginya pahala. Nabi sebut. Dia kata, wa ma akalatil afiyatu minha fahuwa lahu sadaqah. Dan apa segala apa yang dimakan oleh makhluk daripada tanaman itu, dia mendapat pahala sedekah. Okey, dia kata hadis ni, dia kata ada sekurang-kurangnya 3 pengajaran. Ada 3 pengajaran. Yang pertama, dia kata keperluan menghidup atau mengusahakan tanah ataupun memajukan sumber tanah, khususnya tanah yang terbiar. Lepas tu kalau belajar fiqh, dia ada satu bab dia panggil Ihya'ul Mawat. Ihya'ul Mawat, menghidupkan tanah yang mati. Itu yang pertama. Maksud keperluan untuk menghidupkan tanah mati. Kemudian yang kedua, pengajaran pada hadis ni, dia kata kalau tanah itu diusahakan, Allah akan hidupkannya dengan tanaman atau beri manfaat kepada orang lain. Jadi orang yang antara satu, kita kata Nabi kata orang terbaik dalam kalangan kamu, orang banyak memberi manfaat. Bila dia hidupkan, diusahakan tanah, orang lain dapat manfaat. Jadi dia akan dapat pahala sebab dia memberi manfaat pada orang pula. Okey, seterusnya ganjaran pahala. Sebab apa? Kalau dia hidupkan tanah tu, macam saya sebutkan tadi, orang ambil manfaat tanamannya ataupun hasil daripada apa tanah dia hidupkan itu, dia akan dapat pahala yang mencurah-curah kepadanya. Okey, menurut Islam, ini interesting Dia kata menurut Islam, dia kata ada institusi pembangunan tanah. Hak ni mungkin ni secara kita kata disebut dalam turas lah, dalam kitab-kitab turas. Tapi dah diserap ke dalam pentadbiran kita kata negara ataupun negeri tanpa sedar. Tetapi asas benda ni dah ada dalam Islam. Dia kata ada 7 institusi. 7 institusi dalam perundangan Islam berkait dengan pembangunan guna tanah. Tak kira untuk pertanian ke, perhutanan ke, pengurusan hidupan liar dan juga perancangan bandar. Yang pertama dipanggil ihya. Ihya ni menghidupkan. Maksudnya nak mendapatkan hak milik tanah yang tiada pemilik untuk tujuan dimajukan. Ini seperti kita kata peneroka tu. Ataupun pergi satu tempat tu hutan. Kita tengok tempat ni kalau dibangunkan banyak benda boleh buat. Itu dia kata duduk bawah ihya. Dalam fiqh Islam tu dah bincang benda ni. Yang kedua panggil iqta'. Iqta' ni dia kata iqta' ni potong. Ataupun dia kata dah minta tanah yang dianugerahkan oleh kerajaan kepada pemaju untuk dimajukan. Iqta'. Dia kata saya rasa tanah ni sesuai. Dia buat application, dia janji, lepas tu dia cuci semua sekali. Lepas cuci, dipotong ataupun dianugerahkan kepada siapa hak kata dak usahakan tu. Yang ketiga, ijarah penyewaan tanah pada pemaju untuk tujuan dimajukan. Contoh tanah tu ada dah tapi tak dimajukan. Lepas tu government atau badan PBT ke offer. Okey, siapa nak majukan tanah ni, kita boleh bagi sewa beli ke dan sebagainya. Itu yang ketiga. Yang keempat dia kata harim. Harim ni kawasan khas yang diwartakan. Hak ni jangan diusik. Hutan simpan, jangan siapa tebang. Kalau pergi masuk ceroboh, tangkap, boleh dipenjarakan. Kenapa hutan ni kita simpan? Sebab dia kita kata banyak kepelbagaian biologi, banyak benda lagi lah faedah di sebalik hutan ni. Itu yang keempat. Yang kelima, hima ni tanah resam ataupun tanah kita kata adat khusus lah.
untuk kemudahan awam dan juga perlindungan hidupan liar. Ini pun ada gazet-gazet. Lepas tu tuan-tuan kita pergi, contoh saya pergi ke Padang di Indonesia. Padang ni kita adat Minangkabau. Jadi bila adat Minangkabau, antara keburukan adat Minangkabau ni, bila sembang masa pergi sana, tanah-tanah susah nak dibangunkan oleh kerajaan sebab dia tanah adat. Tanah adat. Bila tanah adat ni, kalau kita nak ambil, kerajaan nak ambil, dia bukan sekadar ambil daripada seorang pemilik, dia berkait rapat dengan suku Sakat habis semua sekali. Okey, itu yang kelima. Yang keenam, wakaf. Tanah diberikan khusus untuk kegunaan dan juga kemudahan awam. Contohnya, saya ada harta, saya ada tanah, saya wakaf. Jadi milik Allah. Dan tuan-tuan, wakaf ni bila kita dah bagi, kita tak ada hak dah atas tu. Sebab kita dah kembalikan kepada Allah. Pahala tu berterusan lah. Cuma isu wakaf ni kadang-kadang kita kena bijak juga pilih untuk mewakaf. Sebab kalau tak kena wakaf, mungkin hasrat untuk mewakafkan, tak kira harta ke, tanah ke dan sebagainya, tak diambil manfaat seperti mana yang kita harapkan. Dan yang terakhir sekali, yang ketujuh, dia kata ni bawah institusi pembangunan tanah ni, yang ketujuh panggil hisbah. Hisbah ni jabatan khusus untuk pastikan tanah, sumber dan harta milik awam dan peribadi digunakan dengan sebaiknya. Nampak tak tuan-tuan bagaimana para ulama kita, dia berfikir berdasarkan nas Nabi tadi tu. Nabi sebut something, ulama fikir-fikir campur dengan berbagai nas-nas lain, lalu mereka boleh kita menyusun satu struktur pentadbiran hak berkait dengan tanah yang sangat sempurna ataupun cantik. Dan ini kenapa? Ini bertitik tolak daripada apa hak Nabi sampaikan kepada kita, kepada ummah. Okey, apa lagi? Banyak sangat ni, saya kena pilih-pilih juga. Tapi satu lagi, dia banyak berulang, topik-topik yang diulas banyak berulang berbanding tu. Okey, kita ambil satu lagi, mengusahakan sumber tanah. Dia kata hadis 13 ni, ringkasnya adalah gesaan supaya umat Islam memajukan sumber tanah, khususnya tanah terbiar, tak kira di mana saja. Sumber tanah adalah anugerah Allah kepada manusia untuk dibangunkan dengan 3 kaedah ataupun 3 syarat. Yang pertama, mendapatkan sumber air. Sebab tu kadang-kadang tanah, contoh tanah tu jauh dari sumber air. Bila kita nak bangunkan, kena fikir juga, okey, sumber air macam mana. Sebab tu dalam Islam tuan-tuan, kalau sekiranya pertanian, katakanlah kebun kita tu, kita kena berusaha lebih sikit untuk ambil air, gali parit ke, gali longkang ke, gali perigi ke, untuk mengairi tanah kebun kita tu, zakat dia lebih rendah. Ada tu kalau belajar fiqh mengenai zakat pertanian. Katakanlah kebun kita tu memang tepi sungai ataupun hujannya mudah, kita boleh airi kebun kita tu dengan mudah tanpa susah payah, zakatnya lebih tinggi. Ada kiraan dia tu. Yang kedua, kita kata nak usahakan sumber tanah, kata dia melaksanakan aktiviti guna tanah yang produktif secara lestari. Secara lestari maksudnya jangan kita buat sekali harung sahala. Kalau boleh sumber yang kita gunakan macam tadi, kata-kata hampas tadi, kita fikir pula cara nak kembangkan lagi. Kemudian yang ketiga, kata urus tadbir, cekap, adil dan juga mampan. Tuan-tuan, dia United Nations kata SDG tadi tu, dia ada satu SDG yang ke-15, dipanggil Life on Land, kehidupan atas darat ni, atas darat, termasuk kehidupan di lautan lah. Jadi untuk kalau kita tengok, dia kata life on land ni, bagaimana nak kita kata ambil manfaat setiap ruang atas tanah di bumi ni, supaya orang boleh ambil manfaat sebaiknya. Tapi bukan ambil manfaat lepas tu tinggal lah ke tu, tapi dia adalah sesuatu yang berbentuk, kita kata boleh dikita semula dan sebagainya. Dan secara tak langsung kalau kita tengok SDG 15 yang life and land ni, hak dibangunkan oleh idea dia oleh United Nations dan sebagainya, Nabi kita sebut dah prinsip pada hadis menghidupkan bumi, yang mati yang dapat pahala dan sebagainya. Okey tuan-tuan, hadis yang ke-13 tak banyak isu, batu saya rasa saya jalan teruslah. Kesimpulan dia, hadis ke-13 ni menghidupkan bumi yang mati ni, dia kata ada beberapa kesimpulan. Yang pertama, dari segi aspek ekonomi, pembangunan sosial, banyak boleh dibuat untuk memajukan sumber tanah. Dia kata tanah terbiar ataupun tanah mati kita boleh usahakan secara produktif, antara dengan cara pertanian, perladangan, pembangunan kediaman, perniagaan, institusi pendidikan dan juga institusi kesihatan. Bahkan tuan-tuan, kalau kita perhati
Kalau kena cara tanah tu dibangunkan, dia akan naik harga nilai tanah tu. Contoh dulu Gombak 30 tahun lepas orang tak kenal Gombak. Naik universiti, naik ni. Lalu harga tanah tu naik. Itu antara contoh kita kata ihya al-mawad yang boleh memberi manfaat yang besar lah kemudiannya. Okey, kemudian dia kata memajukan sumber tanah secara lestari, matlamat SDG yang ke-15 dan selari dengan kata apa hadis Nabi sebut, dan juga kerajaan Malaysia nak supaya optimumkan guna tanah secara lebih produktif. Okey, kemudian yang keempat dia kata hakikat kehidupan manusia dan makhluk lain bergantung pada kualiti guna tanah dan juga pembangunan tanah. Selain bergantung kepada sumber-sumber lautan hak lain lah. Dan terakhir sekali, hadis ke-13 dia kata secara jelas menunjukkan bahawa tiada hujah. Tiada hujah, ni interesting. Tiada hujah membenarkan pengangguran dalam Islam. Kenapa setiap inci tanah tu tidak boleh dibiarkan terbiar, melainkan perlu diusahakan. Malah ada kaedah ihya'ul mawad yang membolehkan tanah terbiar diusahakan oleh pihak lain. Malah boleh dipindah milik kepada pengusahanya. Hak inilah sebahagian kajian kita dah buat dah ni. Secara tak langsung sebenarnya tuan-tuan, apa kita boleh ambil pengajaran? Saya berhenti awal. Apa boleh kita ambil pengajaran di sebalik hadis ni, dua hadis ni? Ternyata Islam tu ada belakang dah. Cuma cara kita melihat bagaimana hadis Nabi ayat Quran ini menyampaikan mesej itu kepada kita. Sebab tu tuan-tuan, Al-Quran dan juga sunnah ni kita boleh kata seperti sumber ilmu. Tetapi sumber ilmu tu kadang-kadang dia memerlukan kepakaran ilmu yang berbeza. Contoh, hadis ni kalau kita orang biasa tengok tak ada nilai. Tapi kalau orang yang dalam bidang pertanian ke ataupun alam sekitar, dia terkejut Nabi sebut benda ni. Lepas tu Nabi kita ni, kenapa selalu saya sebut ni bila kita baca hadis-hadis berkaitan dengan hadis 40 hadis 40 tentang isu tu, tentang isu ni dan sebagainya. Antara satu benda Allah Ta'ala berikan kelebihan pada Nabi kita jawami'ul kalim, cakap baginda ringkas padat. Orang daripada bidang berbeza tengok hadis Nabi itu, dia boleh kembangkan mengikut kepakaran bidang dia. Dan orang boleh bercakap dengan satu kata-kata yang ringkas padat, merangkumi semua makna yang luas ini, bukan cara-cara orang. Itu antara satu kelebihan Nabi kita yang dipanggil sebagai jawami'ul kalim. Itu mukjizat baginda lah. Tuan-tuan, cukuplah untuk malam ni. Kita dah belajar secara ringkas dua hadis. InsyaAllah bulan depan kalau tidak ada aral, kita sambung lagi hadis yang berikutnya. Semua hadis berkaitan dengan alam sekitar. Mudah-mudahan lepas kita dengar hadis-hadis ni, kita akan lebih beringat sikit lah untuk menjaga alam sekitar ni, yang mana ia adalah amanah Allah pada kita sebagai khalifah. Allahu a'lam. Allahumma arhamna bil Quran wa ja'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم.